Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Cikgu Afnan untuk topik yang seterusnya, banding dan susun nombor. Okey, standard kandungan. Kita masih berada di dalam standard kandungan yang sama, iaitu 1.1 nilai nombor. Standard pembelajaran 1.1.2 menentukan nilai nombor sehingga 100,000. Okey, pada akhir pembelajaran, murid dapat membandingkan nilai dua nombor, menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun, melengkapkan sebarang rangkaian nombor secara tertib menaik dan menurun. Okey, kita tengok buku teks muka surat 6. Banding dan susun nombor. Okey, yang berikut ialah bilangan penduduk Iban di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Di daerah Lawas sebanyak 1,105, di Lubuk Antu 24,712, di Bintulu 75,141 dan di Sibu 69,711. Kita tengok persoalan yang ditimbulkan. Antara Bintulu dengan Sibu, penduduk Iban di manakah yang lebih banyak? Okey, di antara Bintulu dan Sibu. Okey, untuk memudahkan perbandingan, kita bina sebuah jadual nilai tempat. Okey, kita masukkan bilangan penduduk di Bintulu dan penduduk di Sibu. Okey, kita tengok di nilai tempat 10,000. Untuk Bintulu kita ada digit 7 dan di Sibu digit 6. Okey, nilai digit 7 lebih besar daripada 6 dengan nilai 70,000 berbanding Sibu 60,000. So kat sini kita dapat tengok 75,141 iaitu daerah Bintulu lebih besar ataupun lebih banyak penduduknya berbanding daerah Sibu iaitu 69,711. Maka terjawablah persoalan, penduduk Iban lebih banyak di Bintulu berbanding Sibu. Okey, mari kita susun keempat-empat bilangan penduduk Iban dalam tertib menaik. Okey, untuk peringatan, tertib menaik adalah daripada nilai yang paling kecil kepada nilai yang paling besar. Kita tengok sama juga keempat daerah ni kita masukkan ke dalam jadual nilai tempat untuk buat perbandingan. Okey, yang pertama kita bandingkan bilangan digit. Okey, bilangan digit. Okey, kalau kamu perhatikan, terdapat satu nombor dengan 4 digit, iaitu di daerah Lawas, sehingga nilai tempat 1000 dengan nilai 1,105. Okey, maka kita dapatlah bilangan penduduk yang paling sedikit adalah daripada daerah Lawas dengan nilai bilangannya adalah 1,105. Okey, kita tengok kat sini 1,105 adalah nilai yang paling kecil. Kita dapat dah paling kecil. Okey, kita cari pula yang seterusnya, perbandingan yang seterusnya. Okey, kita tengok di nilai tempat 10,000. Kita ada digit 2, 7 dan 6. Okey, nilai digit 2 lebih kecil berbanding nilai digit 6. Dan nilai digit 6 pula lebih kecil berbanding nilai digit 7. So kat sini kita dapat lihat digit 7 adalah digit yang terbesar. Digit 7 daripada 75,141 daripada daerah Bintulu. Maka kita dapatlah bilangan penduduk yang paling ramai adalah daripada daerah Bintulu, iaitu 75,141. Okay, kita tengok nilai yang paling besar adalah 75,141 iaitu daripada daerah Bintulu. So kita dah dapat nilai yang paling kecil, kita dah dapat nilai yang paling besar dan kita dah buat perbandingan. Maka kita bolehlah susun mengikut tertib menaik, iaitu daripada kecil ke besar. Yang paling kecil adalah daripada daerah Lawas 1,105. Kemudian daerah Lubuk Antu 24,712. Kemudian daerah Sibu 69,711. Dan akhir sekali yang paling ramai adalah daripada daerah Bintulu iaitu 75,141. Okey, mari kita susun. Okey, Lawas yang paling sedikit penduduknya 1,105, Lubuk Antu 24,712, Sibu 69,711 dan Bintulu 75,141. Okey, kita tengok kepada permasalahan yang
seterusnya. Jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Okey, terdapat 4 jenis permainan iaitu galah panjang sebanyak 15,367 orang kanak-kanak yang meminati permainan ini. Lompat tikus 13,719, lompat getah 15,202 dan batu seremban 14,419. Okey, kita tengok persoalan yang ditimbulkan. Nyatakan permainan yang kurang diminati. Lompat tikus ataupun batu seremban. Okey, lompat tikus ataupun batu seremban. Okey, kita nak buat perbandingan. Kita buatlah jadual nilai tempat dan kita masukkan bilangan kanak-kanak untuk kedua-dua permainan di dalam jadual. Okey, 13,719 untuk lompat tikus, 14,419 untuk batu seremban. Okey, kedua-dua mempunyai bilangan digit yang sama, 5. Kita tengok perbandingan di 10,000. Okey, masih sama digit 1. Okey, kita teruskan ke perbandingan seterusnya. Kita lihat di nilai tempat 1000. Okey, kita ada digit 3 dan digit 4. Okey, digit 3 lebih kecil daripada 4 dengan nilai 3,000 berbanding 4,000. So kat sini kita pun dapatlah yang mana 13,719 iaitu lompat tikus lebih kurang berbanding batu seremban iaitu 14,419. Okay, terjawablah soalan kita. Maksudnya permainan lompat tikus kurang diminati berbanding batu seremban. Okay, mari kita susun bilangan permainan tadi. Kanak-kanak yang meminati permainan tadi mengikut tertib menurun pula. Okay, menurun adalah daripada nilai yang terbesar kepada nilai yang terkecil. Okay, permainan yang sama. Okay, untuk kita buat perbandingan, kita bina jadual nilai tempat. Okay, kita masukkan ke semua bilangan kanak-kanak mengikut permainan. Okay, keempat-empat permainan mempunyai bilangan digit yang sama dan mempunyai nilai yang sama juga di tempat 10,000. Okey, kita tengok pula di tempat 1000. Kita buat perbandingan. Okey, kita dapat nilai digit 3. Digit 3 merupakan digit yang terkecil di antara nombor yang berada di nilai tempat 1000 ni. So, kita dah dapatlah nilai yang paling kecil iaitu 13,719 iaitu lompat tikus. Bermakna lompat tikus merupakan permainan yang kurang diminati berbanding permainan lain. Okey, kita tengok pula kepada nombor yang terbesar di nilai tempat 1000 ni. Kita ada nilai 5. Kita ada dua nombor yang mempunyai digit 5. So, untuk membuat perbandingan seterusnya, kita pergi ke tempat ratus. Disebabkan dekat 1000 sama, pergi ke ratus, kita tengok lagi. Okey, ada digit 3 dan digit 2. Okey, digit 3 lebih besar daripada 2. So, bermaksud kita dapatlah nilai yang paling besar iaitu bilangan yang paling banyak diminati oleh kanak-kanak iaitu permainan galah panjang sebanyak 15,367. Okey, kita dapat dah nilai yang paling besar, kita dapat nilai yang paling kecil. Kita buat lagi perbandingan untuk lagi dua permainan iaitu lompat getah dan batu seremban. Okey, masih sama di nilai tempat 10,000. Kita tengok di nilai tempat 1000. Okey, kita ada digit 5. Okey, digit 5 lebih besar, bermaksud lompat getah dengan nilai 15,202 lebih banyak berbanding 14,419 dengan batu seremban. So, kita dah boleh susun lah. Kita susun daripada nombor tertib menurun iaitu nilai yang paling besar. Yang paling besar adalah, kita tengok, okey, dah ada yang pertama 15,367 iaitu galah panjang yang paling diminati. Okey, kemudian adalah permainan lompat getah 15,202. Seterusnya permainan batu seremban 14,419 dan akhir sekali yang paling sedikit adalah lompat tikus 13,719. Okey, so kita susunlah.
Okey, 15,367 galah panjang, 15,202 lompat getah, 14,419 batu seremban dan 13,719 untuk lompat tikus. Selesai untuk tertib menurun. Okey, kita pergi ke permasalahan yang terakhir. Kita tengok ya. 4 kad nombor di bawah disusun dalam tertib menaik. Okey, 40,298, kad yang kedua 52,173, kad yang ketiga adalah nilai K. Kita tak tahu apa nombor nilai K. Dan kad yang keempat 59,000. Okey, persoalan dia, siapakah yang menunjukkan nilai K yang betul? Okey, ada 3 orang, Ray, Kim dan Rina. Ray menunjukkan nombor 52,171, Kim menunjukkan nombor 54,001 dan Rina tunjukkan nombor 54,145. Okey, siapa yang menunjukkan nilai K yang betul? Okey, untuk permasalahan ini kita bolehlah membina garis nombor. Okey, garis nombor kita boleh buat bermula 50,000, 55,000 dan 60,000. Beza sebanyak 5,000 setiap satu dan kita masukkan nombor. Okey, kita tahu nilai K. Nilai K mestilah lebih besar daripada 52,173 dan lebih kecil daripada 59,000. Okey, kita letak kat garis nombor tu 52,173 dan 59,000. Okey, itu sebagai tanda untuk kita tahu nilai K di antara kedua-dua nombor ini. Okey, kita tengok Ray dulu. Ray dia menunjukkan nilai nombor 52,171. Okey, nombor ni lebih kecil daripada 52,173. Bermaksud Ray menunjukkan nilai nombor yang salah. Okey, kita tengok pula Kim. Kim menunjukkan nombor 54,001. Okey, nombor Kim ni masih di antara kedua-dua nombor. Dan Rina menunjukkan nombor 58,145. Juga berada di antara kedua-dua nombor. Okey, itu 52,173 dan 59,000. Okey, kita tengok ya. Okey, 54,001 dan 58,145 lebih besar daripada 52,173 dan lebih kecil daripada 59,000. So, kita dapatlah maksudnya Kim dan Rina menunjukkan nilai K yang betul. Okey, hanya Ray sahaja yang salah. Okey, terjawablah persoalan untuk persoalan yang terakhir. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.